wabarakatuh. Ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Rawahu Muslim. Bab fadlul mahir bil Qur'an wallazi yatata'ta' fihi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat, orang-orang yang menghafal Al-Quran dengan baik dan bacaannya pun bagus akan berada bersama para malaikat yang mulia lagi taat yang memindahkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz. Sementara seseorang yang tersekat-sekat dalam membaca Al-Quran dan dia bersusah payah membaca, maka dia mendapat 2 ganjaran. Muslim keterangan. Yang dimaksud dengan orang yang tersekat-sekat ialah seseorang yang hafiz tetapi tidak lancar, namun dia terus berusaha untuk melancarkan hafalannya. Selain daripada itu, ia juga boleh dimaksudkan seorang yang tidak hafiz dan tersekat-sekat dalam membaca Al-Quran tetapi masih berusaha untuk membaca dengan betul. Orang yang sedemikian akan mendapat 2 ganjaran. 1 ganjaran untuk bacaannya dan 1 lagi ganjaran untuk susah payahnya kerana tersekat-sekat membaca. Tibi dan Mirqat. Alhamdulillah, tuan-tuan ya, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ilmu dan zikir, di bawah tajuk kelebihan Al-Quran. Hadis ke-20 ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni semua tahulah, kenal isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat Rasulullah sayangi. So dalam hadis anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, Aisyah dia kata dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Yang pertama kata Nabi, orang yang mahir membaca Al-Quran, Al-Mahir, orang yang pandai baca Quran, yang sebutannya betul, tajwidnya betul, makhraj sifat hurufnya betul, ma'as safaratil kiramil bararah. Yang mana orang yang pandai baca Quran ni, kata Allah, Allah ada satu jenis makhluk, malaikat. Malaikat yang Allah cipta khas untuk menjaga Al-Quran. Apa nama malaikat itu? Safaratil kiramil bararah. Satu malaikat khusus. Ada nama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nankir, Raqib, Atid. Itu jenis malaikat. Ada satu jenis malaikat khusus Allah Ta'ala cipta. Yang malaikat tu nama dia Safaratil kiramil bararah. Malaikat ni apa kerja dia? Yang nama Safaratil kiramil bararah. Safarah ni maksud, kalau kita bahasa Melayu kita kata duta lah. Duta Arab dia panggil safir. Safaratil kiramil bararah, duta yang kiram, yang mulia, al-bararah, yang sentiasa membuat kebaikan. Jadi malaikat yang namanya Safaratil kiramil bararah ini, kalau kita tengok dari sudut sejarah, Allah Subhanahu Wa Taala, Quran tu asalnya daripada Allah. Kemudian Allah letakkan ke Lauhul Mahfuz. 30 juzuk daripada Allah terus ke Lauhul Mahfuz. Masa dekat Lauhul Mahfuz tu, maksudnya Quran itu ada di situ, dia dijaga oleh nama malaikatnya Safaratil kiramil bararah. Memang ni orang kata PIC, person in charge untuk jaga Quran. Dia jaga kesucian. Quran ni katakan la yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh sentuh Quran itu, dan Quran dia sebut illal mutahharun, melainkan orang yang suci. Ini malaikat yang suci. Kemudian daripada Lauhul Mahfuz dihantar ke langit dunia, di langit yang ketujuh di Baitul Izzah, juga dijaga oleh Safaratil kiramil bararah. Jadi
Malaikat ni khusus. Dia kerja dia duduk dengan Quran dia. Dia tak cara benda lain. Dia baca Quran, jaga, menjaga Al-Quran sepenuhnya. Ini golongan yang pertama. Nabi sebut yang mahir baca Quran, mereka ni besok dekat akhirat kelak besok. Bangun dekat akhirat kelak besok akan duduk dengan malaikat ni. Malaikat yang jaga Al-Quran. Sekali, satu geng dengan malaikat. Safaratil kiramil bararah. Dan kelebihan ini tajuk dia kelebihan Quran. Jadi dekat akhirat nanti boleh lagi dibaca Al-Quran, dinaikkan tingkat dengan tingkat. Ini orang hebatlah kalau tengok dalam keterangan ni dikatakan orang hafal Quran, orang yang baca Quran dengan lancar, dengan bagus semuanya. Ini geng yang pertama. Kemudian wallazina yaqra'ul Quran wa yatatabbi. Ini geng kita lah. Ini geng yang kedua. Ini kita punya geng. Kata Nabi, dia kata, wallazina yaqra'ul Quran wa yatatata. Ini kita. Dan yang kedua kata Nabi, orang yang membaca Al-Quran. Membaca. Bukan tafsir, bukan tengok terjemahan, bukan tadabbur, tak. Nabi kata baca je. Yaqra'ul Quran wa yatatata. Dan sedang dia membaca tu, dia tak susah dia baca. Mulut kukah nak betulkan makhraj, hurufnya sifat huruf, nak sebut huruf kha, dia tak keluar kha. Bila sebut kha, ha, tak sebut huruf kha kan, tak keluar huruf kha tu kan. Nak sebut huruf dha kan, payah. Jadi wayatata tak susah nak sebut. Maka kata Nabi SAW, wa huwa alaihi syaqun, yang mana golongan yang kedua ini kata Nabi, dia bersusah payah. Wa huwa alaihi syaqun, bersusah payah baca Quran itu, wa yatata dengan sebutan yang salah, tak betul. Maksudnya bacaan tu tidak betul, tidak tepat, salah. Dan salah satu. Kedua, dia bersusah payah dalam keadaan dibaca Quran itu salah. Maka kata Nabi SAW, lahu ajran. Geng kita lah, kita orang biasa-biasa ni, maka kita dapat dua pahala. Geng pertama tadi duduk dengan safaratil kiramil bararah, malaikat. Ini kita ni yang besya-besya ni, kita dapat dua pahala. Baca Quran tapi salah. Mana ada satu benda yang kita buat salah dapat pahala, kan? Ada tak satu amalan kita buat salah dapat pahala? Tak ada. Inilah satu-satunya amalan yang buat salah dapat pahala. Pahala pula tu dua, bukan satu, kan? Orang kalau buat betul, satu pahala. Ini satu bentuk amalan, buat salah dapat dua pahala. Memang ajaib sungguh. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayangkan kepada hamba-Nya yang nak baca Quran. Yang nak baca Quran, bersusah payah untuk baca, salah baca lagi, cari halaqah Quran, duduk baca terus lagi dan lagi, wayatata, tak terus menerus. Maka setiap kali kesalahan kita buat, Allah Ta'ala bagi dua pahala. Pahala susah kita baca sebutan tu, kemudian pahala kita bersungguh-sungguh untuk membaca, walaupun salah. Betapanya sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Sebab apa? Sebab kalam Allah. Kalam Allah ni kalam yang mulia. Dia baca ibadat hadis, dia tak ada apa ganjaran gitu. Apa-apa kita belajar benda lain tak ada ganjaran gitu. Tapi yang namanya Quran, itu ganjaran. Sebab itu kita tengok sampai sekarang ni akan ada halaqah Quran. Walaupun kita tak berapa minat, mana-mana kita pergi, masjid, surau, golongan geng-geng muslimat, halaqah Quran, mereka ni rajin. Mereka ni insya-Allah sentiasa dapat kelebihan ni. Ini jadi insya-Allah tuan-tuan dia, bila kita baca hadis ni, kita faham kita ni berada di level mana, kan. Kita ni geng ya tak je lah, kan. Jadi insya-Allah kita dapat dua pahala, tapi terus kan kita baca, walaupun bacaan kita tak bagus, insya-Allah kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Illa allazina amanu wa sallallahu